Pengenalan perubahan iklim. Tahukah anda apa itu perubahan iklim? Cuba anda perhatikan fenomena yang berlaku ini. Bolehkah anda mengenal pasti bagaimana fenomena ini berlaku? Fenomena ini berlaku disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan yang berlaku pada purata keadaan iklim. Ianya juga ditakrifkan sebagai perubahan yang berlaku sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia yang telah mengubah komponen yang terkandung di dalam atmosfera. Tahukah anda, perubahan iklim terjadi kerana berlakunya pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau membabitkan kumpulan gas karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon, metana dan nitrogen oksida, dan gas-gas ini telah menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Para saintis NASA mendapati bahawa keadaan permukaan bumi menjadi semakin panas dan ianya telah berlaku sejak 20 tahun yang lalu lagi. Kejadian ini ditakrifkan sebagai kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku apabila komposisi gas-gas rumah hijau meningkat melebihi paras normal. Gas-gas ini bertindak seperti lapisan selimut tebal yang memerangkap haba dan menghalang pembebasan semula haba daripada bumi ke atmosfera. Antara beberapa gas rumah hijau yang boleh didapati adalah wap air, karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan hidrofluorokarbon. Iklim bumi telah mengalami perubahan dari masa ke masa dan telah berlaku sebelum kewujudan manusia lagi. Tetapi, saintis mendapati berlaku perubahan yang ketara sejak kebelakangan ini di mana purata suhu bumi telah meningkat dengan kadar yang lebih cepat daripada yang dijangkakan oleh saintis pada 1,500 tahun yang lalu. Hal ini berlaku disebabkan oleh kesan-kesan daripada pemanasan bumi seperti pencairan bongkah ais. Sebahagian kawasan bumi mengalami pemanasan yang lebih cepat berbanding kawasan yang lain dan dilihat secara purata suhu udara secara global berhampiran dengan permukaan bumi telah mencapai suhu sebanyak 2 darjah Fahrenheit pada 100 tahun yang lalu, dan ini sebenarnya mampu untuk memberi impak yang besar terhadap seluruh penduduk bumi, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Maka kita perlu untuk lakukan langkah drastik bagi membendung masalah ini. Pengenalan kepada jejak karbon. Apakah itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah karbon atau pelepasan gas rumah hijau yang berlaku hasil daripada pelbagai kegiatan manusia pada masa tertentu. Jejak karbon berlaku disebabkan oleh penghasilan gas karbon dioksida, gas yang dihasilkan semasa proses respirasi, fotosintesis, pembakaran bahan api fosil dan perebutan bahan organik melalui kitaran karbon. Udara di sekeliling kita mengandungi pelbagai gas yang berbeza seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas-gas yang lain. Cuba anda perhatikan kitaran karbon ini. Apabila tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida di udara. Karbon yang disimpan dalam tumbuhan kemudian dipindahkan kepada haiwan yang memakan tumbuhan seperti lembu. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, kedua-dua elemen ini akan mengalami proses perebutan dan membebaskan semula karbon dioksida ke udara. Selepas suatu tempoh jangka masa yang panjang, jasad organisma yang telah mati menjadi bahan api fosil yang digunakan oleh kilang-kilang, stesen jana kuasa dan kenderaan bermotor. Oleh itu, kita wajar mempelajari tentang pengiraan jejak karbon untuk mengurangkan penghasilan karbon yang berlebihan. Jejak karbon terhasil melalui beberapa aspek seperti penggunaan elektrik, air, pembuangan sisa domestik, penggunaan kenderaan untuk bergerak serta penghasilan makanan. Aspek-aspek ini merupakan kegiatan manusia yang menyumbang kepada peningkatan jejak karbon.
Sekarang, anda sudah mengetahui tentang perubahan iklim, bagaimana perubahan iklim berlaku, jejak karbon hasil daripada kitaran karbon dan bagaimana jejak karbon telah memberi kesan kepada perubahan iklim. Oleh itu, kita perlu bekerjasama dalam mengurangkan penghasilan jejak karbon bagi mengawal isu perubahan iklim yang semakin membimbangkan. Dengan berfokuskan kepada satu isu utama, kita mampu untuk mengatasi isu-isu yang lain.